tahu nak cakap apa. Tuhan bagi apa pada adik ni. Kita orang Allah tak bagi. Saya mak saya pun sakit juga, stroke. Tapi ramai adik-adik jaga. Dan ada pembantu jaga. Tak ada dia serang kan. Ni suami tak ada, kemudian adik-beradik tak ada. Anak pula anak lelaki. Bukan senang. Biasa nak jaga mak ni anak perempuan kan. Jadi Allah pilih adik ni untuk bagi satu benda yang terbaik. Apa dia? Bukan kaya, tapi buat baik kepada mak. Mungkinlah adik kata kadang-kadang marahkan. Yalah ustaz sendiri pun belum tentu tahu, belum tentu sabar kan. Ni 6 tahun kan? Jadi ustaz nasihatkan adik supaya teruskan buat baik pada mak. Sebab mak kita ni mungkin adik basuh berak dia sekali sehari, mungkin 2 kali sehari kan. Dah baru 6 tahun. Tapi mak kita mengandungkan kita, kemudian melahirkan kita separuh mati, kemudian basuh berak mungkin 2, 3, 4 kali dalam masa jauh lebih lama lagi kan. Dan boleh adik besar sampai macam ni. Jadi Allah sayang pada adik dengan cara Allah biarkan adik bagi peluang pada adik untuk buat baik pada mak. Percayalah, orang yang dapat buat baik pada mak, maka jalannya untuk mendapat syurga lebih mudah. Bahkan sebaliknya Nabi kata, celakalah orang yang Allah bagi peluang dia duduk dengan mak bapak sampai mak bapak dia tua tapi dia tak boleh masuk syurga. Kenapa? Sebab dia tak buat baik pada mak bapak. Orang macam ni Nabi kata celakalah. Jadi Nabi kata celakalah orang yang Allah panjangkan umur mak bapak dia tapi tak menjadi sebab dia masuk syurga. Makna dia tak buat baik. Jadi ustaz nasihatkan adik supaya banyak bersabar. Banyakkan ingat ganjaran yang Allah sediakan untuk adik. Jadi adik sabar je. Sebab apa? Inilah cara Allah nak muliakan adik. Allah nak bagi kebaikan pada adik. Berapa ramai yang tak sempat buat baik pada mak bapak dah meninggal. Ataupun kadang-kadang anak tu meninggal dulu. Dan tengok Allah sayang pada adik. Allah buka pintu hati kita datang sini. Ada yang datang daripada Kuala Lumpur, ada datang daripada Perak, ada datang daripada Penang. Ziarah adik ni bukan senang kan? Bukan senang datang ramai ni. Sebab apa? Sebab Allah yang buka pintu hati kita supaya kita ziarah adik. Adik dan mak ni adalah saudara kita. Jadi kalau adik dan mak ni sakit tapi kita tak peduli, kita tahu kita tak peduli, kita tak beriman kepada Allah. Bahkan Nabi kata tidak beriman seseorang kamu sehingga dia beriman, sehingga dia sayang pada orang lain yang seagama sebagaimana dia sayang pada dirinya sendiri. Kalau ustaz suka ustaz duduk rehat, ustaz pun kena usahakan supaya adik pun dapat rehat. Jadi insya-Allah kita akan bantu setakat yang mampu. Kita akan usaha carikan katil secepat mungkin. Katil yang boleh Nak minum rumah mungkin tak kuat kan? Tak kuat rumah. rumah macam mana? Rumah batang. Tak apa. Dia katil ni boleh semua. Rumah batu boleh, rumah kayu. Rumah batu tak boleh. Dah sikit. Tak apa, rumah kayu boleh. Rumah kayu kaya jatuh ke bawah. Tak, dia katil dia boleh, dia tayar dia boleh kunci. Tak apa, anak ada dia akan jaga insya-Allah. Jangan risau. Ya, kalau dia ada SKS. Ya. Berat kaki. Elok-elok dia dapat dia dapat cucian kalau dia kata limon. Kaya apa? Ustaz pun macam tak percaya adik ni. Ingat yang jaga mak anak perempuan, anak lelaki. Bukan mudah anak lelaki nak jaga mak kan. Bertahun-tahun. 6 tahun. Dan kami juga harap makcik jaga solat. Sebab sakit ni sebenarnya bukan masalah. Sakit bukan masalah, sakit ujian. Allah nak bagi hadiah apa dia? Allah nak ampunkan dosa, Allah nak tinggikan darjah dengan sebab sakit tu. Tapi syarat makcik kena sabar dan makcik kena jaga solat. Kalau nak kita bagi kalau ni tak apa makcik macam ni. Badan sakit, tiang sakit. Tak tahu nak. Dia sakit dah boleh. Dia sakit apa dia? Apa dosa? Dia macam ni. Makcik kena faham, bila kita sakit sebenarnya solat tu lagi mudah. Kena faham.
Semakin Allah bagi sakit, semakin Allah permudahkan solat. Makcik tak boleh bangunkan, solat sambil baring je. Makcik tak boleh ambil wuduk, tayamum je. Makcik sakit kan, solat jamak je sepanjang masa. Masuk waktu zuhur, solat zuhur dan asar. Empat-empat. Jadi waktu asar tak payah solat dah. Kemudian masuk waktu maghrib, solat maghrib dan isya. 3-4. Bila masuk isya tak payah solat dah. Lepas tu bila subuh, solat 2 rakaat. Jadi makcik dibolehkan dalam Islam solat 3 waktu. 3 waktu, tapi 5 jugalah. Cuma dilakukan dalam 3 waktu. Boleh adik? Boleh. Dan adik, kalau adik ingat, apa saja adik buat baik pada mak, tolong dia solat, tolong dia ambil wuduk, tolong dia cuci najis, semua tu adalah ganjaran yang besar yang sedang menanti adik. Jadi kena ingat janji Allah dan ganjaran yang sangat besar. Kalau adik bekerja kan, mungkin dapat gaji 1,000, 2,000, betul tak? Tapi mungkin adik akan masalah di akhirat besok. Sebab apa? Tinggalkan mak, tak buat baik kan. Tapi adik dengan tinggal kerja, tak bekerja, tak dapat 2,000, tak dapat 3,000. Tapi dengan buat baik pada mak ni, adik akan mendapat lebih banyak daripada 3,000. Nabi kata siapa yang buat baik pada mak dia, mudah untuk dia masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi macam ustaz ni, mak dah tak ada. Nak masuk syurga susah. Kena solat, kena tutup aurat, kena didik anak, kena pergi berdakwah, susah. Tapi adik ni duduk kat sini, jaga mak je. InsyaAllah laluan adik untuk dapat syurga lagi mudah. Jadi bersyukur, tengok. Jangan tengok mak sakit, tapi tengok pahala yang Allah nak bagi pada adik. Boleh adik? InsyaAllah. Adik nama apa? Muhammad Ikram. Muhammad Ikram. Nama pun cantik, Ikram. Semoga Allah muliakan adik, Allah muliakan mak adik, InsyaAllah. Adik pun kena jaga solat, pastikan mak juga solat, InsyaAllah. Jadi InsyaAllah kita akan beli katil besok. Puan ni boleh cari besok terus. Katil yang boleh angkat. Makcik tak payah angkat kepala dah, katil tu angkat. Nak makan pun mudah, nak pergi ke sana pun pakai tolak ni, InsyaAllah. Tak apa nak. Tak apa. Dia makcik tu nak minta nak ambil aku mahal bawah sikit je. Rumah tu nanti. Rumah untuk apa? Rumah bawah lah. Tak apa. Tak apa Ni nak rumah atas. Payahlah. Ni rumah siapa ni? Rumah sendiri? Tak, ni rumah abang. Rumah abang? Abang tu duduk mana? belakang. Ni belakang. Dia buat rumah lama ni, dia bagi kat kami. Dia dapat rumah pek-pek. Apa? Pek hati. Okey. Makcik tak dapat? Tak dapat. Rumah ni ada satu bilik je? Bilik dia lah. Saya lah tu. Oh, depan ni dalam panas. Kadang-kadang panas, ada kipas? Jarak Pek dia. tak. Habis bila adik tak ada kipas? Tak. Ada pang elektrik tak? Ada. Besok mana ni beli kipas sekali? Beli kipas sekali. Untuk sediakan untuk mak saya tak apa. Tak apa, kita beli. Mak dah ada kipas kan? Kita akan beli, tak ada masalah. Lepas tu function ke tak? Ni boleh kan? Boleh. Ni untuk mak. Tak apa, kita beli kipas pasal rumah bilik adik. Apa lagi masalah? Air okey. Okey. Elektrik? Listrik. Dia sebulan 20 lah. RM20. Siapa bayar? Buat macam ni. Pak saudara. Air sama. Tak ada siapa bayar air. Kalau air macam saya bayar. Mak saudara Kalau bayar. elektrik tu kadang-kadang saya kena jimat sikit duit bayar. Bayar. Tak apalah kalau elektrik. Kalau adik kena bayar, kita akan bayar setiap bulan insya-Allah. Setiap bulan kita Tak akan ada bayar. harap dia ayak dia lagi api kan dah harap dia kan. Harap siapa? Dah harap nak suruh dia lah. Tak apa. Kita akan bayar. Kita akan bayar insya-Allah. Ni Puan. pula suami dia stroke. Stroke dah sini kan. Okey, tak apa. Jangan fikir tu. Air, api. Tak nak ni dengan dia tak boleh lah kan. Tak apalah, kita akan bayar. Dia pula lagi. Jangan menyusahkan dia. Dia bagi rumah pun dah satu nikmat kan. Tak mau ni lah. Tak mau betul dia. Okey. Apa lagi? Kipas ni malah lah. Rumah pun nenek-nenek tapi tak puas saya dah buat tu lah. Ya. Nak. Tak buat apa je. Sebab anak-anak tu tak boleh dibiarkan. Nanti roboh rumah ni kan. Saya dah kena. Kalau Dia akan datang kalau perlukan dia untuk bersihkan apa-apa, beritahu pada. Ada nombor ni? Saya ada nombor Ikram nanti saya. Apa-apa. Kita bagi bantuan bulanan.
Macam mana dia nak masak? Dapur angkat itu. Tak, kita beli dapur. Dapur dia tambah. Tapi Dapur kita bagi hidup nanti. Tak macam mana keadaannya tak elok tu maknanya Tak ada. kotor lah. Ada ruang. Kotor. Kak, ruang dapur ada tak? Ada kat sana. Ada. Elok. Tak elok lah. Boleh kita tengok tak? Boleh kita tengok. Pergi tengok. Bagi apa. Lampu tak nak. Sebab dia syok. Jadi tadi sini ayat naik tak? tak. Tak banjir lah. Tak, bila air tak ada. Dia sepatutnya tak ni. Tapi dah potong dayak. Lepas tu, ni Ikram buang air mana? Luar. Kalau jam berapa, saya pihak kat tu. Kalau mandi, saya ada satu ruang. Oh, kena buat tandas. Kena repair Kena ni. bersihkan ni. Repair dapur dan buat tandas. Ha? Kontak Puan ni. Kalau boleh, kita nak cepat lah. Dan kalau boleh, tukang tu buat secepat mungkin. Supaya Esok puasa raka. Kalau boleh siap sebelum Ramadan lagi bagus. Kita nak anak dia ni jangan fikir benda lain lah. Ya? Rumah ni kita, lantai ni kita buat ke bawah. Bukan yang bawah lah. Kemudian ni kita buat simen sampai lantai ni, dan lantai kita ke bawah. Buat lantai simen je. Jadi macam mak sebut tadi lah. Simen sampai kat dapur. Jadi kayu ni Sebab Quran ni Nabi kata kalau kita belajar dan kita faham, kita ikut dia, maka Quran akan bawa kita sampai ke surga. Tapi duit banyak mana pun tak boleh bawa kita ke surga. Dan Quran ni kalau kita tak faham ataupun faham tapi tak ikut, maka Quran akan pastikan kita masuk neraka. Jadi sebab tu kita bawa ni, kita pergi mana-mana kita bawa Quran. Kita nak yang golongan aslam ni jangan miskin duit saja. Jangan sampai miskin duit dan miskin ilmu, miskin iman, kan rugi. Miskin harta tak apa sementara je, lepas mati habislah. Yang kaya pun akan jadi miskin bila mati. Tapi kita yang miskin harta jangan sampai lepas mati pun miskin juga. Jadi insya-Allah Ikram, Puan Nani akan uruskan guru untuk mengajar Quran dan juga tadabbur Al-Quran. Boleh Ikram? Dan Ikram boleh buka setiap pagi kelas tadabbur saya. Pukul 10.30. kat Facebook. Buka. Okay, setiap hari buka kelas tadabbur, Ikram buka Quran ni. Tengok surah apa, Ustaz mengajar, Ustaz sebut surah apa, ayat berapa, tengok kat sini, kemudian dengar. Bila kita faham, kita dengar, kita ikut, banyak masalah kita akan selesai. Sebab semua masalah Allah yang bagikan. Allah yang bagi nak muji kita. Alhamdulillah, itu tanda Allah sayang pada Ikram. Ikram yang lama tak buka Quran, Allah sayang, Allah hantar kami dan kami bawa Quran. Itu tanda Allah sayang. Jadi bersyukurlah pada Allah, belajarlah agama, dengarlah cakap Allah, taatlah perintah Allah. Quran dia yang akan selamatkan kita. Hidup kat dunia banyak duit macam mana pun, kalau tak hidup berpandu kat Al-Quran, hidup kita sia-sia. Sekarang Allah bagi kesedaran pada Ikram boleh tersentuh bila pegang Al-Quran. Alhamdulillah. Mana dalam diri Ikram masih ada nilai-nilai yang baik. Semoga Tak ada jahat dia. ya. Tak kalau Ustaz jahat dia. InsyaAllah. Cakap ni dia. Oh, insyaAllah. Ikram, Ustaz harap Ikram dengar setiap hari tadabbur Ustaz. InsyaAllah. Okey. Tak ada apa lah. Tak ada lagi. Ya. Tak ada apa lagi. Tak ada. Jangan ada lagi. Kalau dia tidak, apa tak api ni tak tahu. Yalah. Tolong api Allah saya. sayang, sebelum Allah cabut nyawa kita, Allah masih bagi peluang pada kita. Walaupun makcik dah kena potong kaki, dah tak boleh bangun, tapi Allah masih belum cabut nyawa. Ikram sihat kan, Allah belum cabut nyawa. Sebab apa? Allah nak makcik Ikram beriman dan mati dalam iman. Kami datang, Allah hantar kami daripada Kuala Lumpur menjumpa rumah ni. Kami tak ada kelebihan apa-apa, kami tak ada kekuatan. Allah yang bagi kelebihan, Allah yang bagi kekuatan.
Jadi kena banyak bersyukur pada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Nak makan kita. Kita minta dulu. Masa tak?